Terima kasih Tan Sri. Ya. Tan Sri yang bijaksana. Soalan nombor 7. Ini doakan saya dua orang ahli parlimen sebut Tan Sri. Ya, kepada Merbuk ke Semantan Kajang jauh, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Merbuk. Untuk makluman ahli yang berhormat, fasa 1 MRT Sungai Buloh Kajang antara stesen Sungai Buloh ke Semantan di Bukit Damansara telah disiapkan mengikut jadual dan dibuka kepada orang ramai mulai 16 Disember 2016. Manakala fasa kedua MRT dari stesen Semantan ke stesen Kajang dijangka siap pada bulan Julai 2017. Pada masa ini, kerja-kerja akhir fasa kedua sedang dilaksanakan, termasuk kerja-kerja pembinaan dan reka bentuk dalaman, struktur-struktur pintu masuk dan laluan pejalan kaki, landscape dan juga pemasangan peralatan sistem elektrikal dan mekanikal. Kerja pemeriksaan dan pentauliahan sistem akan dimulakan tidak lama lagi. Kesemua aktiviti tersebut berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan, di mana tahap kemajuan keseluruhan projek MRT tersebut adalah 97%. Seperti yang diumumkan, kos pembinaan keseluruhan projek MRT laluan Sungai Buloh Kajang adalah dianggarkan 21 bilion dan kos ini tidak melebihi daripada kos yang disasarkan sebelum ini. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Ya, Merbuk. Soalan yang kedua. Sejauh manakah projek MRT telah berjaya membantu mengurangkan beban kewangan rakyat dari segi penggunaan kos minyak, tol serta bayaran tempat letak kereta? Dan kedua, apakah langkah proaktif kerajaan dalam usaha untuk memastikan projek MRT khususnya laluan bawah tanah dapat dilaksanakan di kawasan tanah milikan persendirian? Sekian. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Merbuk. Kita sedar bahawa program projek MRT ini pertama sekali adalah untuk kita selesaikan masalah kesesakan dalam bandar. Kemudian ianya juga diharapkan akan dapat memberi keselesaan kepada penumpang. Dan sudah tentulah bila kita bercakap soal keselesaan ini dan kesesakan ini, maka kita harapkan apabila selesainya daripada Sungai Buloh ke Kajang, kita nak supaya rakyat Malaysia dapat menerima satu budaya baru, iaitu menggunakan sistem pengangkutan awam ni dengan lebih kerap, lebih cekap. Kerana di dalam pakej-pakej yang disediakan di peringkat MRT 2 ni, contohnya, ianya laluan Sungai Buloh Kajang ni akan bersilang dengan laluan LRT Kelana Jaya, laluan Ampang, laluan Seri Petaling, monorail dan juga komuter. Dan terdapat stesen-stesen pertukaran yang akan memudahkan lagi pengguna di masa depan. Dan sudah tentulah kalau pengguna ini dapat menjadikan penggunaan MRT, LRT, monorail semua ni sebagai satu budaya baru dalam hidup mereka seharian, tidak lagi perlu membawa kereta masuk ke bandar, maka mereka akan menjimatkan tol. Kemudian di dalam bandar itu sendiri pun akan lebih selesa perjalanannya, tidak lagi sesak. Kemudian ada juga pakej-pakej, contohnya 3 pakej kerja pembinaan tempat meletak kereta bertingkat dalam pakej MRT ini. Ini semua juga adalah untuk memudahkan rakyat daripada rumah pergi ke stesen, simpan kereta, letak kereta dengan bayaran yang munasabah dan seterusnya memberi keselesaan untuk perjalanan pulang dan balik tempat kerja dan ke mana-mana destinasi pilihan mereka. Terima kasih. Ya, Gopeng. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan tambahan saya berkenaan dengan MRT. Seperti mana yang kita tahu bahawa projek MRT ini dibiayai melalui dana infra yang isu bond yang dijamin 100% oleh kerajaan. Dan bond yang dijamin ini sebahagian daripada contingency liability oleh kerajaan. Jadi bagaimanakah projek MRT itu dapat menjana pendapatan supaya boleh membiayai bond tersebut dan akhirnya tidak membebankan kedudukan kewangan kerajaan. Sekian. Ya, sila Menteri. Terima kasih Gopeng di atas soalan itu. Memang betul projek ini adalah
di bawah satu financing yang dibuat dalam off budget yang dijamin oleh kerajaan, dan ianya dikeluarkan pembiayaannya melalui sukuk yang tenurnya antara 5 sampai 30 tahun. Kemudian rate ataupun kadar sukuk ini adalah antara 3.62% sehingga 5.51% berdasarkan kepada panjangnya pinjaman itu. Kemudian sources ataupun sumber-sumber pinjaman ini adalah daripada bank-bank tempatan, kumpulan wang amanah pencen dan juga institutional local investors. Kita sedar dalam bercakap soal bagaimana nak menjaminkan pinjaman ini dapat dipulangkan, ianya telah dibuat feasibility studies. Ianya merupakan satu program jangka panjang, dan kita tahu umpamanya apabila dibuka antara Sungai Buloh ke Semantan hari ini, average daily traffic adalah riders adalah dalam 14,000, dan bila dibuka sampai ke Kajang esok, insya-Allah akan meningkat pada permulaannya 40,000 daily riders. Jadi sudah tentulah bila lama kelamaan, bila sistem ini dah menjadi satu budaya kepada rakyat kita, maka volumenya akan meningkat, kapasiti wagon pun akan ditambah, maka dari situlah penjanaan pendapatan hasil daripada bayaran penumpang itu akan dipulangkan balik untuk cover balik pinjaman ini. Dan ianya merupakan satu projek yang long gestation period, jangkaan yang cukup lama, tapi kita yakin ianya akan membawa satu long term benefit dari segi kewangan, dari segi keselesaan pengguna dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ya, saya